Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan para sahabat sekalian. Saya merupakan pelajar daripada program pendidikan jarak jauh PJJUUM Cawangan Melaka. Semester 9 akan membuat pembentangan pada hari ini. Pembentangan subjek saya pada hari ini ialah GMGA 1024, iaitu Politik dan Pentadbiran. Tajuk yang akan kami pilih adalah kebebasan bersuara di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli hubungan saya. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Airi Nizam bin Norizan. Kedua, Muhammad Taufik bin Omar. Ketiga, Muhammad Syarul bin Muhammad Salih. Keempat, Madiha binti Muhammad. Kelima, Firdaus bin Musa. Dan keenam adalah Muhammad Rushidi bin Abdul Razak. Kebebasan bersuara di Malaysia. Seperti sedia maklum, ia merupakan hak paling asas yang dinikmati oleh orang ramai bagi mewujudkan sesebuah kerajaan demokrasi. Di Malaysia, kebebasan bersuara dijamin secara rasmi oleh bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 10-1 bertajuk Kebebasan Bersuara, Berhimpun dan Berpersatuan. Ia terbagi kepada 3, iaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk kebebasan bercakap dan bersuara. Kedua, semua warga negara mempunyai hak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. Dan terakhir sekali, semua warga negara mempunyai hak untuk membentuk persatuan. Seksyen 2 ada mengatakan bahawa menghadkan hak di mana Parlimen melalui undang-undang boleh mengenakan sekatan sebagaimana yang difikirkan perlu atau bermanfaat demi kepentingan keselamatan negara dan hubungan dengan negara-negara lain, ketenteraman awam atau moral untuk melindungi keistimewaan Parlimen atau mana-mana perundangan. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Taufik bin Omar Bakri, 268198. Saya teruskan dengan pengalaman dan amalan Malaysia berkaitan dengan peraturan kebebasan bersuara dalam politik. Kerajaan termasuk Perdana Menteri tidak meletakkan keutamaan yang tinggi terhadap kebebasan bersuara. Kerajaan berpandangan bahawa parti pembangkang dan aktivis hak asasi manusia yang sering digalakkan oleh negara dan organisasi asing adalah penghalang kepada pembangunan ekonomi negara dan menjejaskan kestabilannya menurut Maine 1999. Undang-undang yang ketat dan kuasa yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan penubuhan dan aktiviti mana-mana persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 tahun 1998 telah mengurangkan peranan organisasi politik dan pengucapan politik. Di bawah undang-undang terdahulu, ahli profesion tertentu termasuk pensyarah universiti tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam aktiviti politik dan akan dihalang daripada menyertai masyarakat politik. Pindaan 1981 memperkenalkan klausa yang membenarkan menteri mengkategorikan organisasi sebagai politik. Mencadangkan akta itu boleh digunakan terhadap mana-mana kumpulan pendesak yang ingin mengulas atau mempengaruhi dasar kerajaan. Penafian ucapan politik kepada masyarakat sivil atau pembangkang mungkin menyebabkan kerajaan menjadi tidak terkawal dan memudahkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Seterusnya, menurut Abdullah, semasa memegang jawatan Perdana Menteri pada 2003, melaksanakan dasar keras mengenai rasuah. Salah satu batu penghalang dalam usaha memerangi rasuah adalah Badan Pencegahan Rasuah tidak bebas melaporkan kepada Jabatan Perdana Menteri. Adalah sukar bagi BPR untuk menyiasat rasuah peringkat tinggi yang melibatkan menteri dan pegawai kanan tanpa kebenaran daripada pihak atasan. High level profile case. So dalam kes penyiasatan benar-benar berlaku, siasatan mungkin berlarutan selama bertahun-tahun. Selalunya dengan penemuan bukti yang tidak mencukupi, terdapat banyak desakan agar BPR ditukar menjadi suruhanjaya bebas dan tidak terikat dengan kerajaan. Hala tuju politik Malaysia sebahagian besarnya ditentukan oleh pemimpin seperti Tun Mahathir Mohamad dan juga Abdullah Ahmad Badawi dan United Malay National Organisation iaitu UMNO
parti Melayu yang paling dominan dalam sejarah Malaysia. Walaupun kewujudan parti pembangkang, persatuan dan kumpulan berorientasikan sebab dibenarkan. Hak mereka untuk bersuara politik dan keupayaan mereka untuk menggerakkan orang ramai untuk memberi kesan kepada penggubalan jasa telah berkurangan. Teori peraturan ucapan politik. Menurut Hakim John Holland, percubaan untuk membersihkan wacana awam daripada segala yang menyinggung dan menjilikkan secara drastik, menjejaskan perdebatan awam dan teguh dan tanpa halangan. Pandangan Holland sama dengan pandangan beberapa penulis seperti William O. Douglas dan Hugo Black yang menganjurkan ide strong liberalism. Petikannya seperti berikut, iaitu kerajaan adalah musuh kebebasan bersuara politik dan sebarang usaha untuk mengawal ucapan oleh kerajaan mengancam prinsip kebebasan bersuara. Liberals bukan sahaja menyokong kebebasan bersuara politik sepenuhnya, tapi juga pelindungan perlembagaan bagi semua ucapan termasuk ucapan komersial, ucapan seksual eksplisit, fitnah, penerbitan nama mangsa rogol, advokasi jenayah, penggulingan ganas kerajaan dan pembakaran bendera. Kerajaan tidak boleh menyekat sebarang ucapan politik yang sah, terutamanya untuk dasar dan kepentingan awam yang dinyatakan oleh pembangkang, kumpulan pedesat dan masyarakat sivil. Pada masa yang sama, kerajaan juga boleh berjaga-jaga terhadap kemerosatan yang dihasilkan oleh kelucahan, risiko kepada ketenteraman sosial yang ditimbulkan oleh ucapan yang menyokong penggulingan kerajaan secara ganas dan ancaman terhadap kesesamaan dan kesopanan yang dihasilkan oleh ucapan kebencian kaum. Bukan petikan yang dikeluarkan oleh Lichtenberg 1987. Pertama ialah penentangan terhadap penapisan berdasarkan kepercayaan bahawa seseorang tidak seharusnya dihalang daripada berfikir, bercakap, membaca, menulis atau mendengar sebagaimana yang difikirkan patut. Kedua ialah keyakinan bahawa tujuan kebebasan bersuara direalisasikan apabila inspirasi dan kebebasan ekspresi berkembang. Akta ini telah memberikan kuasa dan keistimewaan Dewan mengikut Seksyen 32 Kurungan 1 yang mempunyai dua bahagian yang berasingan, iaitu Dewan menikmati dan menjalankan tugas yang berkaitan keistimewaan seperti yang dipegang, dinikmati dan dilaksanakan oleh Dewan Rakyat Parlimen. Dewan memegang apa-apa keistimewaan dan kuasa seperti yang ditakrifkan daripada semasa ke semasa oleh mana-mana undang-undang Malaysia, tetapi tidak melebihi pada permulaan undang-undang yang dipegang, dinikmati dan dilaksanakan di Dewan Rakyat yang disebut di atas. Hak keistimewaan Parlimen memberikan ahli Parlimen kebebasan bersuara tanpa had dalam Dewan Perbahasan mereka. Ini membolehkan mereka menyebut mana-mana nama tanpa perlu rasa takut diseret ke mahkamah dan disaman kerana memfitnah. Selain itu, kekebalan ahli Parlimen daripada tindakan undang-undang tidak semestinya mereka kebal daripada tindakan tata tertib. Parlimen sebagai penjaga rumahnya sendiri mempunyai kuasa untuk menghukum ahlinya tersebut. Perlu diingatkan juga, keistimewaan itu tidak mutlak menurut Faruqi 1992. Sekian, terima kasih. Kawalan kebebasan bersuara. Terdapat beberapa sebab kawalan dalam kebebasan bersuara. Fitnah. Contoh, tindakan menerbitkan kenyataan yang mencerminkan integriti seseorang individu dan cenderung untuk merendahkannya dalam ahli masyarakat yang berfikiran betul. Maksum 2022. Maksum 2020. Perkara sensitif. Perkara 10/4 Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan bahawa Parlimen boleh meluluskan undang-undang yang melarang mempersoalkan 4 perkara sensitif politik. Perkara-perkara itu ialah status bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak, dan hak prerogatif Sultan Melayu dan pembesar-pembesar negeri 9 dan bahagian 3. Hasutan.
Perkara 10-2-A Perlembagaan Persekutuan juga mewajarkan sekatan terhadap kebebasan bersuara untuk menimbulkan hasutan dan melakukan sebarang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus bin Musa, nombor metik 268158. Okey, saya akan terangkan tentang kebebasan bersuara di media digital. Media digital terutamanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain telah menjadi satu medium yang sangat penting dalam menyampaikan sesuatu informasi dan sebagai medan bagi menyuarakan pendapat dan hujah masing-masing berkaitan sesuatu isu. Terdapat 22 undang-undang yang diwujudkan untuk mengawal kebebasan media. Akta yang dilihat sangat berpengaruh ialah Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbit 1984. Salah guna ruang yang ada dengan memberi komite tanpa mengambil kira sensitif agama, institusi beraja, perlembagaan negara dan sentimen perkauman. Contoh, seorang suri rumah didenda RM10,000 atau penjara 9 bulan oleh Mahkamah Seksyen pada Ogos 2021 atas pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 kerana mengeluarkan kata-kata menghasut dan membuat komunikasi jelek terhadap Yang di-Pertuan Agong, Institusi Raja dan Menteri dalam laman sosial Twitternya. Dan contoh satu lagi, pada Julai 2021, seorang penghantar makanan didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan didenda sebanyak RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen atas pertuduhan membuat penghantaraan komunikasi menghina agama Islam di laman sosial YouTube yang mengakibatkan perkauman yang membolehkan sesuatu bangsa atau budaya bertelagah sesama sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashidi bin Abdul Razak 268182. Di sini saya akan sambung di bahagian kesimpulan. Okey, jelas sekali Malaysia tidak menerima pendekatan strong liberalism berhubung dengan ucapan politik. Lebih-lebih lagi ia tidak menyokong sepenuhnya hujah, peraturan atau munasabah. Walaupun Malaysia nampak menerima hujah, peraturan dan munasabah, terutamanya dalam isu sensitiviti budaya dan agama dan ucapan kebencian, kerajaan Malaysia nampak menyalahgunakan hujah tersebut untuk memanipulasikan sistem politik dan menghadkan kebebasan politik pembangkang dan masyarakat sivil yang menjadikan Malaysia sebagai negara yang kurang demokratik. Ini berlaku kerana kuasa yang digunakan untuk ucapan politik tertumpu dalam kalangan elit politik sahaja. Litar pengaruh utama berpindah daripada golongan elit ini melalui sistem politik kepada kumpulan dan pusat kuasa lain dalam masyarakat. Elit politik umumnya menggunakan kuasa negara untuk membangunkan sistem naungan dan berpengaruh. Negara Malaysia sebagai penjamin rakyat menapis dan menghadkan isu-isu yang boleh dibincang, meminggirkan orang yang berpandangan kritis terhadap dasar kerajaan, tidak suka mewujudkan jalan formal untuk menyatakan perbezaan pendapat, dan juga memenangi sokongan untuk dasar-dasar dan mempromosikan sebagai kepentingan negara atau sebagai sebahagian daripada usaha untuk mencapai perpaduan nasional. Dalam konteks politik Malaysia, kerajaan jelas menggugat proses demokrasi dan kebebasan bersuara dengan menyekat hak parti pembangkang dan juga NGO. Kerajaan Malaysia jelas telah menggunakan undang-undang untuk mengukuhkan kuasanya
untuk mengekang pembangkang dan mengawal pendapat umum. Kuasa semakin tertumpu dengan pemusatan kuasa telah menyekat pembangkang, NGO dan media daripada berfungsi sebagai semak dan imbang. Hak untuk bersuara politik di Malaysia kekal penting untuk berfungsi dengan baik oleh masyarakat yang bermatlamat dan amalan demokrasi. Walaupun ramai akan bersetuju dengan keharmonian kaum, ketenteraman awam dan kestabilan politik semasa menjadi objektif utama masyarakat berbilang kaum di Malaysia, tidak ada sebab ucapan politik yang sah. Yang penting bagi mana-mana demokrasi harus dikorbankan dalam mencapai objektif tersebut.